Baiklah, nama saya Nur Dalila Erdina binti Iskandar dari Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim, semester 2. Hai. Missing someone without you. Assalamualaikum. Hai. Baiklah. So, topik kita pada hari ini ialah rutin harian. Baiklah. Saya akan menerangkan kepada anda tentang rutin harian dan anda semua akan mendengar dan mengetahui tentang rutin harian. Baiklah, kita bermula dengan definisi yang terlebih dahulu. Apakah rutin harian ini? Baiklah, biar saya beritahu kepada anda. Rutin harian ialah sesuatu perkara atau sesuatu aktiviti yang telah disusun dan dijadualkan untuk melatih diri seseorang kanak-kanak supaya mahir dalam menguruskan diri mereka. Baiklah, mesti anda tertanya-tanya, apakah maksud definisi ini? Baiklah, biar saya terangkan. Maksud daripada definisi yang telah saya berikan tadi ialah secara umumnya, rutin harian ini ialah perkara yang telah ditetapkan sebelum ia berlaku. Maksudnya, contoh, ibu bapa membuat jadual harian kepada anak-anak mereka dan tampalkannya di dalam bilik anak-anak tersebut. Sebagai contoh, pada pukul 6, anak-anak mereka ini mesti bangun dan pergi mandi terlebih dahulu. Kemudian, mereka perlu mengemas tempat tidur mereka. Baiklah, perkara seperti inilah yang dinamakan rutin harian. Apabila rutin harian ini dilakukan secara berterusan, secara tidak langsung, kanak-kanak ini telah mendisiplinkan diri mereka untuk mengikut jadual yang telah dibuat oleh ibu bapa mereka. Baiklah, jadi di sini apabila kanak-kanak ini mengikut rutin harian yang telah ditetapkan, mereka telah memudahkan urusan orang di sekeliling mereka kerana mereka mahir dan mereka berdikari dalam menguruskan diri mereka. Okey, baiklah. Seperti anda boleh lihat, ini adalah jadual harian kepada bayi yang berumur 0 hingga 1 tahun. Baiklah, seperti anda boleh lihat, seperti yang saya telah cakap tadi, mereka perlu bangun pagi dan mandi. Baiklah, kepada bayi yang berumur 0 hingga 1 tahun ini, semestinya mereka memerlukan pantauan ibu bapa mereka untuk melakukan perkara-perkara seperti inilah, mandi, makan dan sebagainya. Baiklah, jadual yang anda boleh lihat ini ialah jadual harian kepada bayi berumur 0 hingga 12 bulan untuk mereka yang tinggal di Taska. Baiklah, tetapi yang berada di Taska semua tidaklah berumur daripada 0 bulan. Ada yang berumur daripada 4 bulan, 5 bulan dan 6 bulan. Baiklah, ini hanyalah secara umumnya apa yang saya dapati. Ini adalah secara umumnya apa yang dilakukan oleh hampir semua kanak-kanak bayi yang berumur 0 hingga 12 bulan. Baiklah, seperti anda boleh lihat, sebagai seorang pengasuh dan tenaga pengajar untuk bayi yang berumur 0 hingga 1 tahun ini, mereka perlulah kerap untuk
memeriksa lampin bayi kerana ialah kerana bayi 0 hingga 1 tahun ini mereka tidak tahu untuk membuang air atau membuang hajat di tandas. Jadi sebagai seorang pengasuh, mereka perlulah kerap untuk memeriksa lampin bayi ini bagi mengelakkan perkara-perkara seperti ini, iaitu melecet dan menjadi gatal-gatal, kerana dua perkara ini kerap berlaku kepada kesemua kanak-kanak dan bayi yang masih memakai lampin. Hal ini terjadi apabila ibu bapa ataupun pengasuh mereka ini lambat menukar lampin, dan ia membuat kanak-kanak ini berasa tidak selesa, kerana apabila ia sudah penuh, lampin ini akan membuatkan kanak-kanak ini melecet, dan apabila sudah melecet, kanak-kanak ini berasa tidak selesa, dan ia akan tantrum, ia akan menangis. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara seperti ini berlaku, kita haruslah sentiasa memeriksa lampin mereka dan tukar jika perlu. Baiklah, itu untuk bayi berumur 0 hingga 1 tahun. Okey, baiklah. Jadual yang anda boleh lihat ini ialah jadual kepada kanak-kanak yang berumur 1 hingga 2 tahun, iaitu anak-anak tatih. Baiklah, secara umumnya jadual untuk anak-anak tatih dan bayi 0 hingga 1 bayi berumur 0 hingga 1 tahun itu adalah sama sahaja, kerana mereka masih lagi di peringkat yang seakan-akan sama. Jadi kebiasaannya jadual rutin harian mereka ini adalah sama dan lebih kurang sahaja. Okey, baik, seterusnya anda boleh lihat ialah jadual untuk awal kanak-kanak yang berumur 2 hingga 4 tahun. Okey, di jadual ini ada sedikit perubahan, iaitu pada waktu minum pagi dan waktu tidur. Baiklah, waktu ini berbeza bagi mengelakkan terlalu crowded sewaktu minum pagi ini, kerana bayi berumur 0 hingga 1 tahun dan anak tatih yang berumur 1 hingga 2 tahun meminum pagi pada waktu yang sama. Jadi untuk untuk menyenangkan urusan pengasuh di taska, jadi waktu makan ini dibahagikan kepada dua, iaitu pada waktu yang mengikut kepada jadual anak tatih dan bayi, dan juga jadual awal kanak-kanak dan kanak-kanak. Okey, baiklah. Dan juga tambahan kepada jadual awal kanak-kanak dan kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun ialah kelas Iqra. Baiklah, kebiasaannya jika anda menghantar anak-anak anda di taska yang Islami, mereka akan mereka akan membagikan kelas Iqra untuk kanak-kanak yang sudah boleh bercakap. Perkara ini perlu dilakukan untuk melatih kanak-kanak ini untuk bercakap dan mahir bertutur. Baiklah, pada jadual rutin harian kanak-kanak berumur 2 hingga 4 tahun dan 4 hingga 6 tahun, mereka ini mempunyai jadual yang agak padat sikit, kerana jika kanak-kanak ini sudah berumur 4, 5 dan 6,
mereka akan ke tadika dan mereka juga akan pulang semula ke taska apabila mereka sudah habis kelas. Kita namakan ini sebagai tempat tumpangan. Mereka ini sebagai kanak-kanak tumpangan sementara menunggu ibu bapa mereka pulang dari kerja. Okey, baiklah. Okey, untuk slide yang seterusnya ialah sama juga sambungan kepada pelaksanaan secara terperinci. Okey, pada gambar pertama seperti anda melihat, ia ialah gambar Iqra. Okey, baiklah. Iqra ini adalah untuk kanak-kanak yang berumur bermula daripada 3 hingga 6 tahun. Kerana mereka sudah petah bercakap dan semestinya ibu bapa mahukan yang terbaik untuk anak mereka. Baiklah. Dan ibu bapa juga boleh mula mengajar anak mereka membaca Iqra ataupun buku cerita. Okey, baiklah. Untuk gambar yang ketiga, untuk gambar yang kedua, seperti anda melihat ialah gambar rak buku. Okey, baiklah. Rak buku ini ialah simbol sebagai untuk menyuruh kanak-kanak membaca. Seperti anda melihat, ia adalah untuk kanak-kanak yang berumur 2 hingga 6 tahun. Baiklah. Di taska maupun di rumah, mesti kanak-kanak ini mempunyai buku cerita dan atau tidak, jika tidak buku cerita ataupun buku berwarna untuk mereka berwarna dan buku cerita untuk mereka bercakap. Dan apabila kanak-kanak ini dia membaca ataupun kalau buku cerita kanak-kanak, ia mempunyai ilustrasi seperti gambar, kan? Jadi apabila kanak-kanak ini melihat gambar, jika mereka tidak tahu apa yang ditulis, tetapi dengan melihat gambar, mereka akan mencuba untuk akan mencuba untuk bercerita tentang apa yang mereka faham daripada buku tersebut. Okey, pada gambar yang ketiga anda melihat ialah gambar piramid makanan. Okey. Piramid makanan ini menunjukkan bahawa kanak-kanak mereka memerlukan makanan yang berkhasiat dan makanan yang sihat untuk tubuh badan mereka supaya mereka dapat menjauhi sakit dan menjadikan diri mereka kuat. Okey. Bermula pada mereka kecil lah, kita perlu mendidik mereka untuk menjaga pemakanan, banyakkan makan makanan yang berkhasiat dan jauhi makanan yang tidak berkhasiat. Baiklah, kita teruskan lagi dengan kesan positif amalan rutin harian. Okey, baiklah. Okey, di sini saya ingin berceritakan antara kesan positif amalan rutin harian. Yang pertama ialah dapat menjaga mood kanak-kanak. Okey, apabila kanak-kanak ini mengikut rutin harian mereka seperti tidur dengan cukup, makan dengan cukup, mereka tidak akan tantrum. Mungkin akan tantrum sikit. Dan mereka juga akan mendengar arahan. Okey. Seterusnya, lebih berdisiplin. Seperti yang saya cakap sewaktu saya menerangkan definisi tadi, apabila perkara ini dilakukan secara berterusan, secara tidak langsung, kanak-kanak ini menjadi disiplin dan mereka akan melakukannya pada setiap hari. Dan mereka akan berasa lain jika mereka tidak melakukan perkara tersebut. Baiklah. Yang ketiga, mendengar arahan. Baiklah, apabila mereka ini berdisiplin, secara tidak langsung mereka juga
merupakan seorang kanak-kanak yang baik dan akan mendengar cakap kepada orang dewasa. Baiklah, seterusnya ialah memudahkan urusan. Maksud memudahkan urusan dekat sini bukanlah jika mereka dengar cakap mereka senang nak uruskan, tidak. Maksudnya di sini ialah apabila memudahkan urusan ni ialah apabila kanak-kanak ini mereka melakukan tugas mereka yang tersendiri, mereka secara tidak langsung telah membantu orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Sebagai contoh, apabila mereka mengemas tempat tidur, mereka telah memudahkan kerja ibu bapa mereka untuk mengemas tempat tidur mereka. Okey, baiklah. Slide yang terakhir. Kita dah sampai hujung video dah. Okey, baiklah. Slide terakhir ialah kesimpulan. Okey, baiklah. Rutin harian ini ia merupakan perkara yang penting dan perlu dititikberatkan oleh orang di sekeliling kanak-kanak ini. Sebagai contoh, pengasuh mereka, ibu bapa dan ahli keluarga mereka. Hal ini kerana rutin harian ini dapat membantu mereka untuk menguruskan diri dan mereka ni akan menjadi mahir dalam menguruskan hal-hal yang mampu mereka uruskan. Secara umumnya mereka akan jadi berdikari apabila mereka ada rutin harian ini. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk membuat rutin harian kepada kanak-kanak supaya kanak-kanak dapat menguruskan diri mereka. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian. Bye.